orang lain sebab saya pun masih dalam perjalanan untuk memperbaiki diri saya. Tapi saya nak jelaskan keadaan yang mana semua pun kena tahu kita berada di akhir zaman. Jadi memang syaitan sendiri merosakkan manusia dan Yahudi nak merosakkan umat Islam. Jadi semua orang pun kena tahu perancangan Yahudi nak merosakkan umat Islam dengan cara memisahkan umat Islam dari Al-Quran. Jadi benda tu apa yang dirancangkan oleh Yahudi itu diiyakan oleh kerajaan kita sekarang ni. Yang mana mereka memisahkan ya? Takbir. Yang marah. Betul. Maknanya saya nampak keadaan tu bila kita tak dididik untuk mendekatkan diri pada Islam, banyak sangat yang lalu. Macam saya akui kelemahan saya dulu. Saya mungkin lama sikit berada dalam industri bulan berbanding Indiana. Dan saya ramai kawan penyanyi, lebih sikit lah mungkin, mana penyanyi lagi, mana berlakon lagi. Jadi bila dalam keadaan saya berada di sini, saya punya sayang banyak dekat kawan-kawan saya memang saya tahu menjadi tanggungjawab kita untuk sama mengingatkan dan berpesan-pesan pada sahabat-sahabat yang lain yang masih tak nampak kebenaran. Jadi saya memang orang kata tak tahulah, saya ikut apa yang bergerak di hati dengan cara yang insya-Allah saya rasa ada juga kesedaran daripada hati-hati yang mana walaupun orang nampak saya difitnah dengan macam-macam sebab saya difitnah sebab saya minta UMNO. Bukan sebab saya minta kawan-kawan, tapi bila kawan-kawan juga pertangan dia UMNO, dia minta juga. Saya nampak keadaan tu bila suami dia UMNO. Ramai tak artis suami UMNO? Ainin? Bukan. Sebenarnya yang mana saya nak kongsikan kat sini, maknanya fitnah memang dah jadi makanan di akhir zaman ni. Janganlah nampak kalau saya difitnah tu macam saya ni berada dalam benda yang sangat tak betul. Tapi habis baik saya cuba dalam keadaan yang nak sedarkan kawan-kawan saya dalam masa yang singkat pun saya balik gunung tabung. Saya tak mampu macam mana nak pergi dekat seorang-seorang sebab saya sayang nak dekat semua kan. Saya ni jenis penyayang orang ni. Dekat penyayang kan? Jadi saya nak selamatkan kawan-kawan saya dalam keadaan yang lawa. Bila saya tahu akhir zaman antara benda yang paling melegakan hiburan dengan antara yang tak cium bau suka disebut tu bila ustaz-ustaz cakap kat saya, kawan-kawan saya tu antara yang tak cium bau suka, ada ustaz cakap kat saya memang pergi suka. Kawan-kawan yang dekat dengan saya tak sebut. Bila berkata yang tak tidak panjang, tak susah. Saya jadi macam Allah, macam mana aku nak sedarkan ramai sangat kawan aku dalam dengan hiburan. Tapi dengan cara saya selalu update, beritahu. Tapi kerja memang sampai saya Islam. Memang tak ada langsung diingatkan tentang dosa pahala halal haram, tak tahu dia video dia ingat. Ada, baik dia video. Dia happy sangat. Jadi itulah yang saya nak kongsikan. Saya mengharapkan kefahaman dari semua. Saya minta maaf kalau ada yang tak rasa selesa dengan cara saya, tapi saya nak mengamalkan ramai cara saya. Jadi saya beri kepada Diana dataran ini dekat dengan masjid. Dari iqamah di masjid dengar jelas di sini. Saya teringatlah masa saya pergi umrah hari itu, saya pergi dalam keadaan tak berapa nak cukup ilmu lagi. Tapi saya nak pergi sebab umrah balik lagi tu. Sebab tu saya rasa nak pergi sangat. Tapi masa saya pergi sana, masa saya pergi umrah, saya tak boleh lagi melakukan ibadat. Saya tak boleh. Kawan saya semua dah pergi masuk Raudah, dah pergi Masjid Nabawi, dah solat. Tapi saya cuma dengar azan dekat TV je. So, saya tak boleh buat apa-apa, saya sedih. Dan bila diorang balik daripada melakukan ibadat itu, masa makan sama-sama, diorang bercerita lah setiap seorang apa
pengalaman diorang di sana, apa pengalaman mereka melakukan ibadat, dan mereka sangat happy, mereka sangat, tak tahu lah, diorang sedikit lah, Raudah tu antara taman-taman yang akan dinaikkan ke syurga kan, jadi saya nak sangatlah pergi. Dan bila sampai giliran saya terus, saya tak boleh tahan sebab sebenarnya. So saya macam, ya Allah, boleh tak korang semua tolong doakan saya pun nak juga pergi Raudah, saya pun nak juga masuk Masjid Nabawi. Saya duduk tak hotel, nampak je, tapi tak boleh nak masuk. Saya nak sangat, saya minta diorang doakan dan Alhamdulillah, pada petang itu, saya dapat pergi. Tapi masa pergi tu, saya fikir macam Allah, adakah kau tak menerima aku, tak menerima kehadiran aku kat sini? Setiap kali saya sujud, saya selalu fikir adakah Allah terima saya. Saya selalu fikir adakah doa saya ini Allah terima. Saya ni macam mana, kawan-kawan saya semua yang lain nampak baik dan sebagainya. Jadi saya adakah saya yang tak berapa nak baik ini dapat masuk syurga juga macam mereka. Saya ada rasa ragu-ragu tau. Saya tak confident. Tapi ada pada satu malam kita pergi ada majlis Isra Mi'raj, dan di majlis itu ada persembahan nasyid, dan di persembahan nasyid itu ada satu bait yang mengatakan Allah sentiasa bersama dengan kamu, dan apa sahaja yang kita lakukan setiap zarah itu Allah nampak. Dan masa tu lah baru saya rasa Alhamdulillah, masa tu lah baru saya rasa macam saya dapat rasa kemanisan melakukan ibadat itu, sebab barulah saya kurang rasa ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Barulah saya rasa macam Allah sentiasa bersama dengan saya dalam apa sahaja yang saya lakukan, dan walaupun saya tak tunjukkan ataupun katakan kepada orang ramai, tapi insyaAllah Allah tahu apa yang terniat di hati saya, dan reda Allah itu sebenarnya yang saya perlukan, bukan reda manusia. Jadi kepada kawan-kawan saya yang belum berhijrah itu, marilah kita bersama-sama lakukan taubat, kerana yelah, macam nak dikatakan tentang cerita seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, dan apabila dia berjumpa dengan seorang ahli ibadah yang mengatakan bahawa tak, awak takkan masuk syurga sebab kau dah bunuh 99 orang, kau ingat kau boleh masuk syurga? Dah dibunuh lagi seorang tu, dah 100 orang dia bunuh. Lepas tu baru dia jumpa dengan alim, ulama, barulah alim ulama tu mengatakan kalau kau bertaubat, kau memang akan dipadamkan segala dosanya. Jadi pengajaran dari sini, aku sahaja dosa yang kita pernah lakukan, bertaubatlah kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Apa awak tengok juga. Jadi kita sama-samalah melebarkan dakwah kita, walaupun bukan selebriti, walaupun bukan ustaz, tapi rasalah kasih sayang sesama saudara untuk sama-sama masuk syurga insya-Allah. Wallahu a'lam.